Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu sidang media yang baru saja sebentar tadi dilakukan oleh Datuk Seri Mat Sabu. Dan pastinya kenyataan terkini ini memberikan pencerahan berkaitan dengan subsidi. Jadi penting sahabat-sahabat semua untuk kita dengar supaya kita memahami dan juga tidak mendapat maklumat yang salah. Apabila kita tahu pembangkang ini akan memusingkan segala kenyataan-kenyataan, segala isu-isu berkait dengan subsidi. Jadi tanpa buang masa, saya mau kita mendengar dan sendiri mengamati apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Mat Sabu ini. Jadi tanpa buang masa, saya membawakan kita. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton dan juga dengar pencerahan daripada Datuk Seri Mat Sabu berkaitan dengan isu subsidi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya pada pagi ini yang berbahagia Datuk Johan Mahmud Marekan, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, yang berbahagia Datuk Lokman Hakim Ali, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang berbahagia Datuk Seri Muhammad Sayuti bin Bakar, Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Yatimah Sarjiman, Kementerian Ekonomi, Puan Hajah Nadharia binti Barudin, Timbalan Ketua Perangkawan Jabatan Perangkaan Negara, Jabatan Perangkaan Negara, bersama kita juga YB Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Deputi Jemputan, rakan-rakan media, datuk-datuk, tuan-tuan, para hadirin, termasuk sekali para wartawan dan pengamal media yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya terus pergi kepada pengumumannya. Selaras dengan pendekatan penyasaran semula subsidi secara berfasa, kerajaan telah bersetuju agar subsidi dan kawalan harga bagi ayam sahaja yang akan ditamatkan sepenuhnya bermula 1 November 2023. Subsidi serta kawalan harga bagi telur ayam grade A, B dan C akan diteruskan menggunakan mekanisme sedia ada. Untuk maklumat semua, sejak Februari 2023, kerajaan menanggung RM3.8 bilion untuk subsidi telur dan ayam. Rasional penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi, di mana pada ketika ini ianya turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Penamatan harga kawalan ayam diambil bagi menyokong kemampanan industri pengeluaran ayam tempatan. Di samping itu, melalui kaedah ini, kerajaan akan turut dapat meningkatkan pelbagai inisiatif sosioekonomi dan kebajikan rakyat, termasuk bantuan tunai. Penamatan subsidi ayam ini telah mengambil kira situasi dan tren semasa bekalan serta harga ladang dan kos pengeluaran ayam telah mulai stabil.
yang menyumbang kepada harga pasaran semasa kini berada di bawah harga shilling. Dalam hal ini, kerajaan akan memastikan harga jualan bagi ayam yang akan diapungkan terus berada pada kadar yang munasabah. Kerajaan juga akan meluaskan akses kepada bekalan ayam melalui jualan agro madani dan jualan rahmah secara berterusan di seluruh negara bagi memberikan pilihan dan jaminan kepada rakyat untuk mendapatkan bekalan ayam pada harga yang berpatutan dan di bawah harga shilling semasa. Di samping itu, melalui sesi libat urus bersama pemain industri pada 22 Oktober 2023, kerajaan telah mendapatkan komitmen daripada pihak industri supaya harga ayam di ladang yang dikeluarkan tidak akan mencatat kenaikan yang ketara sehingga membebankan pengguna. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 bagi memastikan tiada aktiviti pengambilan untung secara berlebihan dan manipulasi harga oleh peniaga yang tidak bertanggungjawab di peringkat runcit. Kerajaan juga bersedia untuk mendapatkan bekalan tambahan daripada sumber luar jika terdapat kekurangan daripada segi bekalan yang boleh menyebabkan kenaikan harga mendadak. Selain itu, kerajaan akan terus bekerjasama dengan semua pihak bagi memastikan status bekalan dan harga ayam di ladang berada dalam keadaan stabil dan tidak membebankan rakyat, serta tidak berlaku sebarang aktiviti pencatutan di sepanjang rantaian bekalan. Justru, kerajaan akan terus memberi penumpuan untuk memperkasa industri penternakan ayam melalui bantuan insentif daripada segi pembiayaan dana pusingan kepada penternak bersaiz kecil dan sederhana dan skim mikrokredit sebagai bantuan modal pusingan kepada penternak komuniti serta program transformasi reban ayam terbuka kepada reban ayam tertutup. Langkah ini akan memberi peningkatan daripada segi akses bekalan secara terus daripada penternak komuniti kepada pemborong-pemborong di pasaran. Sekian, terima kasih. Semua dah faham? Tak ada soalan. Boleh tanya? Selepas ampung harga ayam, berapakah harga dijangka meningkat? Kita yakin ianya kita tak boleh dapat agak berapa, tapi ianya dalam keadaan kawal, insya-Allah di bawah harga shilling, insya-Allah. Ada kira berapa ratus akan dinaikkan, dijangka akan dinaikkan? Ada buat cakapkan. Pihak kita telah berdialog dengan pihak pembekal. Mereka sendiri mengatakan mereka jual sekarang harga yang agak murah daripada, maka harganya akan start apungkan nanti. Macam penggabungan ini akan melibatkan kos kebutuhan ayam seperti di peringkat projek tak? Ya. Pengampungan ini akan melibatkan kos kebutuhan ayam seperti yang dipraktik di peringkat projek. Ayam yang harga potong itu selalunya mereka charge dalam pasaran lah RM1 lebih kurang. Jadi kalau ayam yang tak dipotong, yang disembelih lah, yang tak dipotong, itu harganya adalah harga yang kalau dipotong itu selalunya ada ekstra RM1. Selalunya ada pihak yang mengambil lebih rendah dari itu, ada yang tak ambil, tapi selalunya RM1. Saya minta pihak KPDN memberi
penjelasan sang kawalan. Dari segi penguatkuasaan, kita akan menguatkuasakan di bawah Akta Kawalan Harga dan juga Akta Kepatutan. Dan sekiranya ada pelakuan-pelakuan yang melanggar di bawah akta tersebut, kita akan ambil tindakan lah. Dan sekiranya perlu juga, kerajaan boleh melaksanakan langkah-langkah intervensi yang diperuntukkan di bawah akta tersebut bagi memastikan harga ayam ini tidaklah dijual pada harga yang akan membebankan rakyat. Itu yang di bawah akta tersebut memperuntukkan langkah-langkah intervensi yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan. Betul. Kenapa subsidi dan harga kawalan telur masih diteruskan? Kalau ditarik subsidi itu, harga telur dijangkalah akan naik lebih kurang 10 sen. Maka dia akan berlaku bila dia membeli telur, selalunya dia tak beli sebiji, selalunya sepapan, dan akan lebih kurang RM3 buat masa ini. Tapi pihak penternak dan sebagainya menjamin bahawa mereka juga akan berusaha untuk mencukupkan telur pada masa yang akan datang. Kita melihat pada keadaan, dan kerajaan akan membuat pengumuman dari masa ke semasa. Apakah intervensi yang disediakan oleh KPKM untuk pengapungan harga ayam? Kalau berlaku, saya kata tidak berlaku kenaikan harga yang mendadak, tapi kita membuat intervensi yang begitu banyak. Di antaranya, kalau di bawah kementerian kami, FAMA, LKM, Satuan Peladang, dan KPDNK paling banyak, iaitu Jualan Rahmah, yang ada lebih daripada 3,000 tempat. Dan mereka sekarang di seluruh negeri, daripada kementerian, minta sambung sikit, kementerian KPDNK ini yang jualan rahmah, mereka begitu banyak sekali. Sebagai langkah intervensi kepada pengapungan harga ayam ini, di peringkat KPDN kita telah merancang untuk melaksanakan lebih 3,600 pusingan ataupun jualan melibatkan ke seluruh negara. So, ini untuk bulan November dan juga Disember, dan kebiasaan pada jualan rahmah ni semua orang sudah maklum bahawa kita akan menjual harga-harga barang yang keperluan utama rakyat ni pada kadar lebih rendah 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Ini akan sedikit sebanyak membantu untuk meringankan beban kepada pengguna ataupun rakyat di luar sana. Okey. Terus pada subsidi itu RM9.40 per kilo untuk ayam standard kan. Mungkin Datuk Seri boleh bagi satu penerangan yang ringkas sikit supaya pengguna sepatutnya faham. Lepas saya sendiri tak urus dengan industri itu, berapa harga yang mereka mungkin setuju lepas harga subsidi? Harga shilling diletakkan dulu tahun Februari 2022, dan sekarang ini purata harga ayam dijual oleh pengeluar-pengeluar utama ini berada di paras yang jauh lebih rendah. Oleh itu, kalau berlaku pengapungan, kita berkeyakinan harganya tidak naik mendadak, dia akan stabil. Kalau naik mendadak, kita akan tanya kenapa. Sebab bekalannya cukup. Yang selalunya mendadak bila bekalan tidak cukup. Sekarang pihak pembekal menjamin bahawa pembekalnya cukup, dan kalau berlaku keruncingan tak cukup, kita ada standby untuk bawa daripada luar dengan segera. Ini melalui cara-cara yang dilaksanakan, terutama melalui DBS dan sebagainya yang telah bersedia untuk menampung kalau berlaku kekurangan mendadak. Tapi saya yakin ianya tidak, kerana pihak pengeluar menjamin bahawa keluaran mereka mencukupi pada sekarang dan masa akan datang. Datuk Seri, bolehkah kata macam tu, pengguna tak payah risaulah harga yang akan bagi 1 kg pun akan di bawah RM9.40. Bolehkah Kalau macam tu? biasa beli seko, jangan beli 4.
macam hari itu berlaku sedikit di peringkat awal hal beras itu. 9.4% satu kg. Jadi beli ikut kegunaan yang biasa. Jangan bila 2-3 hari ini kita beli untuk stok. Itu dia akan berlaku lah. Ketidakcukupan sementara. Tapi beli ikut kadar biasa ini, media hadir ramai pada hari ini membantu pengguna, membantu kerajaan, membantu kita. Jangan panic buying, beli biasa. Itu yang kita harapkan. Adakah kemungkinan 1 kg akan naik sampai RM10? Saya tak pasti itu. Itu kita tengoklah perkembangan pasaran nanti. Okey. Dato' Sri bercakap mengenai tadi tindakan KPDNFT. Apakah bentuk tindakan itu? Jadi tak dinyatakan tindakan yang boleh diambil. Mungkin denda ke atas mereka yang mengambil kesempatan terhadap pengambilan harga ini. Sila, Datuk. Yalah, kalau dari segi tindakan penguasaan dah tentulah kita boleh denda ataupun kita boleh bawa ke mahkamah untuk dijatuhkan hukuman. Dan antara langkah intervensi yang lain, sekiranya harga sudah tidak terkawal dan terlalu membebankan kerajaan boleh melaksanakan kawalan harga semula, sama ada secara bersubsidi ataupun tidak bersubsidi. Itu mungkin langkah akhir lah. Tetapi apapun kita akan memantau terlebih dahulu mulai 1 November nanti, dan sebagaimana yang Berhormat Menteri sebut tadi, kita yakin bahawa tidak ada kenaikan yang mendadak pada harga ayam, dan mungkin ada tempat-tempat tertentu terutamanya di hypermarket pengguna boleh mendapatkan harga ayam pada harga yang mungkin lebih rendah daripada harga kawalan sebelum ni. Okay. Dato' Sri. Okay, last question ya. Last question. Dato' Sri, dalam hal kawalan harga telur dan ayam, KPDN juga memainkan peranan yang penting. Adakah Dato' Sri telah mencadangkan calon menteri kepada Itu hak Perdana Menteri. Menteri semua hak Perdana Menteri. Alright, itu dia sahabat sebuah satu pencerahan yang begitu padu ya, berkaitan dengan subsidi ya. Dua perkara ini adalah subsidi ayam dan juga telur. Jadi pihak kerajaan dan juga Datuk Seri Mat Sabut sendiri sudah memberikan pencerahan yang begitu jelas, dan kita harap rakyat jelas, jangan mudah tertipu dengan kata-kata pemusingan fakta, memutarbelikan kebenaran daripada pihak pembangkang. Jadi kita mengharapkan yang terbaik ya, supaya kabinet menteri-menteri dapat menjaga ya keterjaminan makanan khususnya untuk rakyat kita. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Alright, jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.